Begitu jugalah dengan Al-Quran, jelas daripada Allah, kitab yang tidak ada kebengkokan. Yang bengkok sebenarnya kita umat Islam. Kalau tak ada dari sudut penghayatan persamaan antara nas Al-Quran, hidup kita tak ada kesamaan dengan perintah daripada Rasulullah menerusi hadis dan sunnah-sunnah dia, kita yang membengkokkan hal tersebut. Contoh, dalam Al-Quran, pengharaman arak jelas, pengharaman riba jelas, pengharaman berjudi jelas, perhalaman makan harta orang lain jelas, pengharaman menipu orang lain jelas. Jadi kita boleh tengok dalam kehidupan, kalau ada orang minum arak, kalau ada orang berjudi, kalau ada orang makan harta riba, kalau ada orang tipu harta orang lain, Quran yang bengkok atau pelaku tu yang bengkok? Siapa hak bengkok? Siapa hak bengkok? Pelaku tu bengkok walaupun beragama Islam. Kenapa dia bengkok? Sebab dia tak luruskan kehidupan dia sama seperti kehendak Allah. Dia tak luruskan kehidupan dia sebagaimana sunnah Nabi. Dia yang membengkokkan diri dia. Siapa? Kita. Dalam Al-Quran, tuntutan Allah, perintah Allah jelas, larangan Allah pun jelas. Kalau berlaku pelanggaran terhadap tu, bukan benda tu yang bengkok, kita yang sedang membengkokkan kefahaman kita, pelaksanaan kita. Sebab Al-Quran dalam sejarah tidak akan pernah mampu dicampuri oleh tangan manusia yang khianat dan jahat. Allah bagi jaminan hanya pada kitab yang terakhir. Allah tak bagi jaminan pada Taurat, pada Zabur, pada Injil. Sebab tu berlaku campur tangan manusia. Ada robai-robai dalam Quran, Allah cerita, yang mengubah ayat Allah, yang menyamarkan dan mengelirukan ayat Allah, yang menyembunyikan perintah dan perintah larangan dan suruhan-suruhan Allah. Tapi Al-Quran, Allah sentiasa mencabar. Sewaktu penurunan dia lagi, kemukakan 10 ayat saja. Mampu atau tidak? Tak. Kurangkan lagi, banyak sangat 10 ayat. Wak mari 3 ayat ya, hak menyamai Al-Quran. Last kali, faktu bisuratin mim mislih wad'u syuhada'akum. Pun tak mampu. Quran memang tak akan dapat dibengkokkan selama-lamanya. Kerana dia ada jaminan daripada Allah. Jadi peluang musuh-musuh Islam untuk membengkokkan ni tak ada ruang. Yang ada ruang hanya pada 2 benda. Pertama, kefahaman dan ilmu dalam Quran. Yang kedua, ritual ibadah dan pelaksanaan dalam Quran. Kefahaman hak sebenar datang daripada Nabi. Dia mari kefahaman hak bukan daripada Nabi, tapi cerita pasal Quran juga. Ilmu hak bukan datang daripada Nabi, nak cerita juga pasal Quran. Dia akan membelitkan manusia, menyesatkan manusia, menyelewengkan manusia dengan kefahaman dan ilmu tentang Quran. Quran sendiri dia tak mampu. Ritual ibadah dan penghayatan. Ada ibadah yang dah ditambah-tambah, ada ibadah yang dah direka-reka, yang tidak dianjurkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berlebih-lebihan, gulu dalam konteks ni. Contoh, saya tanya jujur lah, kalau kita tengok, katakanlah, ni air apa ni? Gau, sungai Gau. Saya anggarkan, andaikan, ni botol arak, dalam ni air arak ni. Jelas bagi kita, dalam Al-Quran, menghalalkan ke mengharamkan benda ni? Mengharamkan. Hak betulnya halal ni, tapi saya analogikan ni arak. Mengharamkan. Hadis Nabi pun sebut tentang pengharaman arak. Sirah pun sebut, sahabat bila turun ayat tentang pengharaman arak secara berperingkat ni, semua pakat pecah kendi arak masing-masing. Sehingga bumi Mekah masa tu dibanjiri oleh arak-arak yang dimusnahkan. Dia punya tempayan-tempayan. Baik. Secara jujur, kalau kita lihat konteks di Malaysia. Di Malaysia kita, ada tak benda ni? Ada tak benda ni? Ada. Dan kita boleh dapati benda ni dengan cukup mudah. Di kedai ke, 7E ke, kilang ke dan sebagainya.
Dan kalau kita cuba-cuba nak minum benda ni, hak diharamkan dalam agama, secara sembunyi pun saya kira tak ada orang tahu. Kalau saya pergi kat 7E minta arak sebotol, ustaz nak buat apa arak? Adalah hari ni hari birthday kawan saya India, saya nak hadiah pada dia. Boleh tipu. Cuma balik saya yang togok contoh. Tapi point dia, bila kita berbicara konteks di Malaysia, ni dengar betul-betul, fahami dengan baik, jawab dengan jujur. Kita ambil konteks beragama. Ni bukan resis, bukan apa. Secara umum, bila kita sebagai umat Islam berpegang dengan Al-Quran, Al-Quran mengharamkan benda ni, jelas. Kalau kita lihat kitab Bible dan sebagainya, untuk penganut Nasrani dan Kristian, dalam agama mereka halal ke haram minum arak? Jujur, tetap haram dan mereka mengakuinya. Kalau tanya Yahudi, arak halal ke haram? Haram. Hindu, haram. Buddha, haram. Kita ambil yang dominan. Islam haram, Kristian haram, Yahudi haram, Buddha haram, Hindu haram. Dan saya kira rata-rata penduduk Malaysia ni dominan beragama ni yang menjelaskan benda ni haram. Poin dia, cuba kita fikir, renung dan jawab dengan jujur. Dalam semua agama mengharamkan, menolak penganut dan pengikut dia untuk minum benda ni. Jadi benda ni perlu ada bersama kita sekarang. Siapa yang nak minum sebenarnya? Ni hak duk ada, hak duk dijual beli, hak duk diperdagangkan. Semua agama penganut ni kata ni haram, ni tak boleh minum. Yang dia jadi ada tu, siapa yang nak minum sebenarnya? Cuba tanya dulu. Ada benda ni, siapa nak minum sebenarnya? Ni kata haram, ni kata haram, ni kata haram, ni kata haram, ni kata haram. Jadi siapa yang nak minum sebab ada ni? Okey, siapa nak minum sebenarnya? Yes. Dia akan mencipta pelanggar-pelanggar agama. Hak minum tu orang hak langgar ketentuan. Islam kata haram. Ada ni aku belilah. Hak ni pula ada ni aku belilah. Ada ni aku togok lah. Ada aku minum lah. Benda tak patut ada, tak perlu ada. Jadi dia nak mencipta manusia yang melanggar hukum, melanggar ketentuan, melanggar perintah daripada Allah. Cukup dah. Bagi mereka kalau orang Islam, minum arak. Sama juga dengan judi. Hampir semua agama mengharamkan judi. Kedai judi ada, siapa nak berjudi sebenarnya? Siapa nak tikam nombok sebenarnya? Agama mana? Memang wajib agama kami kalau buka kitab muka surat 32, dianjurkan berjudi dalam agama kita, tunjuk. Nothing, tak ada agama yang menganjurkan judi. Jadi kedai judi ada tu, siapa nak berjudi bang sebenarnya? Kembali kepada asal. Dia nak cari pelanggar-pelanggar tadi. Zina haram. Tak ada. Memang agama kami ni dua benda paling penting untuk meningkatkan iman dan ketakwaan. Pertama, tiap-tiap minggu kena rogo orang. Yang kedua, kena berzina dengan ramai perempuan, baru iman meningkat. Agama mana? Tak ada. Hakikatnya, rumah-rumah pelacuran, rumah uruk ke, rumah yang menguruskan hal macam ni, siapa yang nak buat kerja tu? Tapi bila ada orang yang langgar, ada orang yang masuk, ada orang yang langgang. Jadi inilah, tak ada integrasi dah lah. Tak ada integrasi dah. Tuhan kata haram, kita pergi bengkokkan diri kita buat benda ni. Tu baru 2-3 contoh dan banyak lagi sebenarnya kebengkokan yang sedang berlaku dalam masyarakat. Kalau tidak at-tamassuk, benar-benar kita beramal dengan nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun tak ada suara dah ni. Pukul 9:06 minit boleh dah maya isyak. Jelas boleh Saya tahu ada yang jenis jangan berhenti lagi ustaz. Alang-alang mari sekarang ni, tapi saya minta maaf sungguh. Saya pun penat hari ni. Jadi saya berhenti di sini, mudah-mudahan sedikit perkongsian dengan tuan-tuan ni ada manfaat, ada faedah, ada pencerahan. Hak lawak tu lawaklah. Tapi hak mana yang bermanfaat, ambillah dia sebagai iktibar.
sebagai pencerahan dalam hidup kita. Terutama saya dululah yang berbicara, yang bercakap ni, seterusnya mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebagai saudara se-Islam, saudara seagama. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر.